Ada tak siapa yang tengah pregnant sekarang and korang tak tahu nak pilih nak lahirkan anak kat mana, kat hospital mana, doktor mana? So dalam video ni saya akan share pengalaman saya dan isteri melahirkan anak dekat hospital KBJ Damansara. Dan saya ada dokumen sikit-sikit lah daripada first appointment sampai appointment yang terakhir, sampai hari kelahiran baby kita. Appointment yang pertama iaitu pada minggu yang ke-7 kehamilan. Waktu ni kita pergi jumpa doktor sebab untuk mengesahkan betul ke pregnancy ni betul ke tidak. Sebab sebelum tu kita dah ambil pregnancy test. As korang semua tahu, pregnancy test ni bukan accurate 100%. Kadang-kadang ada setengah illness yang kalau kita buat pregnancy test tu, dia boleh menunjukkan kita pregnant tapi sebenarnya kita tak pregnant. Dekat hospital KPJ Damansara, salah seorang doktor yang kita jumpa ni, senang je nak set appointment dengan dia. Kita hanya perlu WhatsApp nurse dia je, dan kita boleh pilih time mana yang kita nak pergi. Yang waktu tu saya pilih pukul 8.30 pagi sebab lepas tu nak masuk office terus kan. So saya buat awal pagi supaya saya tak perlu nak ambil cuti. Hari appointment tu kita pergi ke klinik dia pukul 8.30 pagi. Tunggu sekejap, selama 5 minit je tu dapat jumpa doktor pada 8.35. Dan dia buat ultrasound dan dia mengesahkan, yes, betul, isteri saya pregnant. So waktu ni dia kata makanlah vitamin D dan makan folic acid. So cost untuk first appointment ni adalah RM483.50. Consultation RM235. Ultrasound dia charge RM200 dan vitamin supplements dalam RM48 lah. Dan appointment kedua kita dekat hospital tu adalah pada minggu ke-11. Time ni saya ingat isteri tu dia kata, masa tu kita tak tahu kan jantina laki ke perempuan. So dia kata, sayang, senang je you nak tahu jantina. Kalau you tengok I macam serambai, that means kita akan dapat anak perempuan. Kalau tak, kita akan dapat anak lelaki. Saya tak tahulah betul ke tak kan, ni apa orang tua kata lah. Time ni saya senyap je lah, tak cakap apa-apa kan. Hari ini doktor tanya kita nak buat genetic testing tak. Dia bagi dua jenis. Nombor satu adalah first trimester screening, FTS dia panggil. Untuk test ni kita boleh detect 3 jenis Down syndrome. Ataupun dia tanya nak tak lagi test yang lebih detail lagi. Dia panggil NIPT test, non-invasive prenatal testing. Dia test untuk 3 jenis Down syndrome yang macam tadi tu. Dia test untuk trisomy 18 dan trisomy 13, disorder yang affecting the sex chromosome. Dan yang paling best sekali is seawal minggu ke-12 kita boleh tahu dah gender of the baby. And bila saya buat research, dia kata test ni adalah 99% accurate lah. So saya excited nak tahu gender baby. Pada mula kita tak nak pun nak buat test ni sebab kita rasa macam malah tak payahlah kan. Kenapa kita nak buat test ni? Kenapa kita nak tahu? Tapi bila fikir balik, anak yang pertama kita ada buat tau. So alang-alang kita buat lah. Kali kedua ni kita buat lah juga. So isteri terus pergi ambil blood test dan buat urine test, apa test lah. So pergi ambil blood test dan dia kata akan tahu results minggu depan. Kos untuk appointment kedua ni adalah RM1,292, suplemen RM42, consultation RM265 dan test tu dalam RM985. Minggu seterusnya kita tak perlu pergi appointment pun. Nurse tu terus WhatsApp kita, dapat tahu results yang mengatakan alhamdulillah baby semua okey, test semua okey. Dan dia tanya nak tahu tak jantina baby masa tu. So saya terus cakap yes, saya nak tahu. Dan dia kata congratulations, awak akan dapat baby girl. Dan appointment ketiga pula pada minggu ke-14. Waktu ni fokus saya adalah untuk dapatkan ONG report. Sebab kenapa saya perlukan ONG report tu adalah saya nak apply plan prenatal takaful untuk isteri saya. Cara nak dapat ONG report tu adalah kena dapat consent ibu. Consent bapa tak dikira. Dia kena consent ibu juga. Dan kena dapat IC kopi ibu. Dan kita kena bawa borang ONG tu daripada syarikat takaful. Dia bagi borang ONG. Dan kena bayar deposit sebanyak RM50. Sebelum ni boleh just WhatsApp nurse tu untuk dapatkan ONG report. Tapi kali ni dia dah tukar procedure kot. Kena pergi medical report department. Rasanya nak streamline lagi semua medical record kot. So saya okey je lah. Saya pergi dekat medical record tu dan saya request. Kos untuk appointment ketiga ni adalah RM300. Sebab pada minggu 14 ni tak ada check up, saya just pergi untuk request report je. So kena bayar RM250 untuk plan takaful yang saya sign upkan tu dan RM50 untuk deposit. Appointment keempat pula adalah pada minggu ke-17. Minggu ke-17 ni dia check heart rate, dia check size baby, dia tengok juga dekat scan dekat brain tu, size ketuban dan size baby. So isteri saya ada tanya doktor, apa
dia risau lah sebab dia takut anak pertama kita kan ganas sikit, tak ganas sangat, dia ganas sikit, dia takut dia tertendang isteri saya punya perut tau. Dia tanya doktor, bahaya tak kalau benda berlaku? So doktor kata jangan risau sebab perut kita ada banyak lapisan, banyak layer untuk membantu lindungi baby tu. Dan dia kata kuasa Allah last kali ada absorber which is air ketuban tu. So dia kata jangan risau. So cost untuk check up hari ni adalah RM230. Dia charge consultation je. Awal-awal tu dia charge untuk ultrasound dan dia charge untuk consultation. Tapi rasanya lepas dia dah tahu kita akan lahirkan anak dekat sini dengan dia just charge untuk consultation je. So appointment kelima adalah pada minggu 22. Isteri saya mula risau sebab baby tak tendang-tendang lagi. Dia kata sepatutnya bila dia buat research lah kat Google ke apa, dia kata waktu ni baby dah tendang dah patutnya, tapi dia tak rasa lagi. So kita pergi jumpa doktor waktu tu dan doktor pun tanya dah tendang belum, dan isteri saya kata belum. So doktor dia check lah size baby, dia buat detail scan, dia ukur organ semua, dia ukur saiz tangan, saiz kaki, saiz kepala, dan dia check juga brain activity. Tak tahu macam mana dia check lah, tapi dia check, dia kata semua okey Alhamdulillah dan ada heartbeat. Cuma doktor kata mungkin akan tendang dalam masa beberapa hari lagi kot. Yang bestnya, balik je rumah tu isteri saya kata dia dapat rasa tendangan yang pertama. So memang bersyukurlah. So cost check up hari ni adalah RM250. Appointment ke-6 pula pada minggu ke-26. Waktu ni isteri saya kena check gula dan kena buat vaksin pertussis. Vaksin pertussis ni adalah untuk batuk-batuk yang dekat Perak ke apa, ada gejala batuk-batuk berpanjangan. So dia kata kita disarankan untuk ambil vaksin ni. And then dia kata sebelum ni dia bagi kepada baby, tapi dia kata sekarang research dah mengatakan ibu yang mengandung ambil vaksin ni pun boleh membantu melindungi baby bila baby tu lahir. So kita kata okey lah, buatlah test gula tu dan juga buatlah vaksin pertussis tu. Dan hari ni best case, hari tu kita dapat bawa anak lelaki kita untuk tengok scan. So ini yang kali pertama dia dapat tengok scan adik dia lah. So tu happy sikit lah. Total cost hari ni adalah RM660. Tinggi sikit sebab ada vaksin pertussis, ada glucose test, ada urine test dan ada consultation. Dan appointment ke-7, ke-8, ke-9 selang sebulan lah. 7, 8, 9 setiap kali selang sebulan macam tu. Standard test je, tak ada apa sangat yang penting berlaku, hanya pergi tengok scan baby. And then doktor kata okey, jumpa lagi bulan depan. So 3 kali ni adalah tak ada apa-apa, tak ada apa-apa sangat. So alhamdulillah lah, semua okey. Dan kita dapat result juga. Waktu tu dapat result mengatakan tak ada gula lah, tak ada diabetes. So itu alhamdulillah juga. Dan last kali adalah 23 hari bulan 11 2023. Itu adalah tarikh anak perempuan saya dilahirkan. Okey, hari ni doktor suruh kita datang awal sikit dalam 8.30 dan dia suruh isteri saya berpuasa pada 7.30 pagi. So kita datang awal, kita jumpa doktor yang pertama sekali. Sebelum kita warded, kita kena pergi ke klinik doktor yang akan melahirkan anak kita dulu, doktor yang akan sambut anak kita dulu. Dan kita kata okey, kita dah sampai, nak admit sekarang. So dia bagi kita beberapa dokumen, kita bawa pergi cashier, dan dekat cashier tu dia minta deposit sebanyak RM15,000 sebab kita pilih untuk prosedur C-section lah, cesarean yang elective. So kita bayar deposit sebanyak RM15,000. Kemudian bila lepas dah bayar tu, kita dimasukkan ke bilik so kita dimasukkan ke bilik private room lah. Kos bilik tu dalam RM350 sehari, dan kita dimasukkan ke bilik tu. Tapi isteri dia kata dia nak bilik yang lebih privacy sikit, yang bagi dia lebih selesa. Sebab dia kata pada pregnancy yang pertama itu tu ramai orang datang visit dia, so dia susah, dia rasa semak, dia nak breastfeed tak boleh, dia nak every time orang datang dia kena nak jaga aurat, dia susah, orang nak tengok baby dia rasa semak kan, bahaya kan. So dia kata boleh tak kita ambil bilik yang lebih tinggi sikit, itu bilik berlian lah. So bilik ni special sikit sebab dia ada separate bilik untuk mak dan anak, dan ada tempat ruang tamu, dan ada toilet khas untuk tamu. Dan tempat ruang tamu tu ada macam tempat makan, ada kursi, ada TV, ada macam hotel lah, ada macam microwave, dan dia bagi juga makanan untuk penjaga. Cuma harga dia lebih tinggi lah, double daripada harga, lebih 2 kali ganda daripada harga bilik private tu. Saya pun agree je lah, sebab betul kan, kita sebagai lelaki kena jaga aurat isteri. So saya
setuju. Bilik ni macam VIP sebab memang ramai VIP duduk pun. So dapatlah kita rasa macam VIP sekejap. Just nak cakap team nurse dekat hospital KPJ Damansara ni semua bagus-bagus lah. Dia orang rajin datang check baby, dan bila kita kata kita nak jumpa baby, dia datang bawa baby, dan dia bantu isteri saya untuk breastfeed. Dan isteri pun malam-malam dia penat, sebab dia sakit kan. Dia kata boleh tak dia rehat, dan dia minta nurse jaga baby, dan nurse tu ambil baby tu, nurse tu jaga baby tu. So kita rasa bagus team nurse ni. Dan last kali bila nak discharge tu, dia orang tolak isteri dan baby sampai ke kereta. Belum cerita lagi waktu nak lahirkan anak tu, so kita datang pukul 8.30 pagi, dan procedure tu schedule pada pukul 1.30. So pukul 9 macam tu kita jumpa dengan NS kan, doktor pakar bius. So dia ambil lah kita isteri saya punya allergy, dia ambil history, pernah tak buat surgery dan sebagainya. Lepas tu dia cakap-cakap, dan tapi dia sebab dia kelakar, isteri saya pun rasa macam senang dengan dia. Sebab dia kelakar, kita pun rasa tenang, isteri pun tak takut. So okey lah, bagus lah, doktor yang profesional. Bagi saya doktor yang macam tu dapat menenangkan patients dia, tu adalah satu bonus lah. Selain itu, isteri kena ambil macam cleanse lah, dia kena buang air besar, tapi nurse akan letak ubat untuk dia buang air besar. Dr. NS tu dia cakap lah apa akan berlaku dan sebagainya lah. So pukul 1 nurse dah kata okey, jom pergi ke OT. So saya pun dengan isteri pergi ke operating theatre tu. Saya pakai baju scrub semua dan sebagainya, dan isteri pergi ke bilik lain untuk preparation lah. So saya dipanggil untuk masuk ke OT tu. Masuk je, isteri saya dah ready dah memang dah dibius dah. Masa tu dia pun macam high lah, tapi dia nampak lah, dia boleh bercakap dengan saya semua dan sebagainya. Dan prosedur semua tu ambil dalam masa 30 minit je kot. Yang bestnya, Dr. NS tu rajin ambil gambar kita tau. Dia okey ambil gambar, and then saya cakap saya nak potong umbilical cord tu, pun Dr. NS tu yang guide saya, okey ikut sini, jangan tengok tu lah, apa benda semua dan sebagainya, potong dan sebagainya. Masa saya potong tu dia ambil gambar. So macam dia expert tau, dia dah selalu buat. Dia bukan saja pakar tentang bius, dia pakar juga tentang memories ni. So kita rasa bersyukur lah. Bila baby dah keluar, alhamdulillah, nurse pun kata okey, saya pun dah azankan baby tu, dia bawa pergi nursery, dan saya tunggu dekat bilik, dan isteri masih lagi dalam recovery room. Ambil masa lama jugalah, dalam sejam, sebab dia kata dia sejuk kan. So dia kena recover dekat situ, basically untuk monitor lah, tengok dia okey ke tak. Alhamdulillah semua okey, dan saya dapat tengok baby, isteri pun dah balik ke bilik dan sebagainya lah. Cuma kali ni dia kata kali kedua C-section sakit, tapi kali pertama hari tu dia tak rasa apa-apa, dia rasa tak sakit langsung. Tapi memang Dr. NS tu dah kata dah, kali kedua memang akan rasa sakit sikit. So semuanya happy alhamdulillah, dan kita pun diberi, bila kita nak keluar pun dapat free gift baby seat, car seat. So terkejut juga tengok dapat car seat. Total cost hari ni dekat hospital adalah RM18,080, dan untuk kos mak sahaja adalah RM15,000, dan untuk kos jaga baby, vaksin apa benda semua adalah RM3,080. So just nak cakap, semua kos ni ditanggung oleh sendiri, sebab takaful dia tak cover untuk bil-bil hospital melahirkan anak. Sebab semua korang tahu kan, tak ada plan takaful atau insurance dia bayar untuk kos bersalin anak. Itulah, kalau ada saya memang nak ambil, tapi memang confirm tak ada dan takkan ada. Yang ada adalah kalau kita kerja dekat company, contoh kita kerja dekat company syarikat A, dan salah satu daripada employee tu anak dia nak lahirkan anak, dan dia akan cover kos bersalin tu. Itu adalah sebenarnya dibayar oleh syarikat A tu, dan bukan dibayar oleh plan takaful yang dia ambil. Tapi itulah, isteri saya tak bekerja dan saya bekerja sendiri. So tak adalah, kita terpaksa
terpaksa tanggung sendiri. Alhamdulillah semua disenangkan. Memang kena kumpul duit, kita kena set daripada awal nak lahirkan anak kat mana, kena pilih hospital mana, kita kena tahu kos. So kalau korang kena lahirkan anak dekat private, dan kalau nak lahirkan anak dekat KPJ Damansara ataupun yang sewaktu dengan dia, inilah kosnya. Kena prepare dalam RM21,805. So daripada sekarang bolehlah buat kira-kira perbelanjaan berapa kena simpan kalau nak lahirkan anak dekat hospital KPJ Damansara ataupun sewaktu dengan dia. So kalau nak tanya apa-apa soalan tentang melahirkan anak dari segi bios ke, dari segi hospital ke, keselesaan ke, breastfeeding ke, ikut pengalaman isteri saya, boleh tanya kat komen dan saya akan suruh isteri saya jawab. Dan kalau siapa nak tanya tentang prenatal takaful ke, hibah ke, medical card yang berkenaan dengan baby ni, boleh juga tanya dekat komen dan saya akan jawab. Okey, terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Kalau boleh, tolonglah subscribe ke channel saya sebab at least YouTube boleh tahu yang saya punya video-video ni ada orang tengok. Okey, terima kasih.